tua. Sumbangan daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi tuan jangan lupa kalau panggil solat Jumaat tulis nama kat depan. InsyaAllah ada sumbangan daripada. Dan yang kedua, untuk adik-adik kita, untuk adik-adik kita, kita ada juga rezeki RM2 satu hari, insyaAllah, untuk adik-adik kita. Dan selepas habis tu kita ada sarapan pagi lah, jangan lupa lah sarapan pagi. Sampai ke hari Jumaat ni kita akan sediakan setiap hari. Dan kita haraplah pada kedua bapa kita, ibu-ibu semua, ayah-ayah, kalau boleh adik-adik, anak-anak mari sekali. Di samping mereka ni kita menggalakkan sebagai untuk yang keduanya kita boleh minta penceramah kita ni, nasihat kita nasihat ni kadang-kadang payah juga. Jadi kita minta penceramah ni nasihat kepada anak-anak kita. Satu benda yang bukan ringan pada hari ini yang kita hadapi, kita kata tsunami tsunami solat luar sana. Berapa ramai daripada kawan-kawan kita, daripada anak-anak kita, daripada jiran-jiran kita yang tidak solat pada hari ini. Kajian yang mananya lebih berapa kata saya yang solat pada hari ini cukup hebat. Masa ini juga kita dilanda dengan berbagai masalah sosial, masalah dadah dan sebagainya. Jadi insyaAllah sini ada satu semangat daripada masjid untuk jemaah kampung jom solat berjemaah. Jadi insyaAllah pada pagi ini bersama dengan kita Ustaz Kamarudin Syahid. Ustaz Kamarudin Syahid ini adalah pegawai daripada Pejabat Agama Islam, Pejabat Agama Islam Yusuf. Payah juga nak dapat Ustaz Kamarudin ni, selebriti juga, penuh jadual dia. Tapi insyaAllah dia dengan sudi menampakkan masa. Jadi saya ucap terima kasih banyak pada Ustaz Kamarudin dan bagi pihak Toriah Kampung Gombayu lah. Ustaz Kamarudin daripada Alulita dan perasaan daripada Sejiblah. Jadi saya nak panjangkan, jadi dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Ustaz Kamarudin untuk berkongsi ilmu kita pada pagi ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasulah. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati sahabat saya, tuan pengerusi majlis, yang berusaha pengerusi masjid dan juga ahli jawatankuasa, yang berbahagia tuan imam, tuan bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur pada Allah kerana pagi ini alhamdulillah, walaupun hari ini cuti sekolah tapi kita masih bekerja. Saya juga bekerja pada pagi ini dan kita ambil masa tidaklah lama mana tuan-tuan, sebagai tazkirah untuk ayah-ayah, untuk ibu-ibu dan juga untuk anak-anak kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya nak baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni mudah-mudahan jadi iktibar kepada kita dan ahli keluarga kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Bilalin inda salawatil fajri, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil islah, fa inni sami'tu daffana alayka baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arju indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'atil lailin aw naharin aw salaitu
bizalika tahuri ma kutiba li an usalli fil akhiril hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tiap kali saya ceramah Isra' dan Mi'raj, hadis inilah yang saya bawa. Suatu hari kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami sembahyang subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tuan-tuan tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Mula daripada turun ke farduan sembahyang, maka sembahyang dilakukan secara berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun agak sibuk, walaupun ada kerja, walaupun bermacam-macam benda kita buat, kalau pun tak boleh mari setiap waktu, kita ejahlah tuan-tuan, biar boleh mari setiap hari. Ejahlah masa kita tuan-tuan, kerana sembahyang berjemaah ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita nak mati dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis-habis sembahyang subuh, Nabi berdiri. Lalu Nabi menghadap pada para jemaah, para sahabat. Lalu Nabi kata, ya Bilal. Nabi panggil seorang sahabat nama Bilal bin Rabah. Nabi kata, Bilal bin Rabah, kemari kamu. Bilal bin Rabah mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghadap para jemaah, Bilal bin Rabah pun menghadap para jemaah. Lalu Nabi kata kepada Bilal, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Nabi kata, wahai Bilal, boleh tak cerita kepada aku dan juga para sahabat, apa amalan istimewa kamu yang kamu buat selepas kamu masuk Islam? Lepas kamu syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas kamu bai'ah, kamu masuk Islam, apa amalan istimewa kamu? Apa amalan special kamu yang kamu buat? Bagi tahu aku, bagi tahu para sahabat. Kamu banyak baca Quran ke? Kamu banyak puasa sunat ke? Kamu banyak zikir ke? Apa amalan istimewa kamu? Bilal bin Rabah tak gaduh jawab. Bilal bin Rabah tanya balik Nabi, kenapa kamu tanya soalan ini ya Rasulullah? Dia tak jawab lagi tuan-tuan. Yang tanya pada aku ni ya Rasulullah, apa amalan istimewa aku lepas aku masuk Islam ni? Nak suruh aku wayak pada kamu, nak suruh aku wayak pada para sahabat. Yang kamu tanya soalan ini, kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, aku tanya soalan ni, kata Nabi, fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Aku tanya soalan ni, kata Nabi, kerana sesungguhnya, kata Nabi, aku tanya soalan ini kerana sesungguhnya semasa aku diisrakan ke Mi'raj, tiba pada langit sana, kata Nabi, dalam perjalanan aku ke Mi'raj, dalam perjalanan aku ke langit, aku jumpa satu syurga yang begitu indah. Syurga ni kalau duduk di dalam, dia nampak benda di luar. Kalau duduk di luar, dia nampak dalam syurga ni. Daripada dalam syurga ni, dafana laika baina yadayya fil jannah. Daripada dalam syurga ni, aku bunyi tapak kaki, duduk berjalan, ketuk, 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 ketuk. Lalu aku tanya malaikat Jibril, ya wahai Jibril, syurga ini milik siapa? Dan tapak kaki tu tapak kaki siapa yang bunyi duk berjalan dalam syurga? Maka jawab Jibril alaihissalam, itulah tapak kaki sahabat kamu dan syurga ini milik dia. Siapa dia wahai Jibril? Itulah sahabat kamu yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masa ni tuan-tuan, Bilal bin Rabah hidup lagi. Allahu akbar, subhanallah. Hidup lagi, Allah sudah buat syurga untuk dia dan bunyi dah tapak kaki duduk jalan. Ni manusia yang bernama Bilal bin Rabah. Dia ni bukan calang-calang manusia. Sebab itulah aku tanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang kamu buat sampai Allah buat syurga pada kamu walhal kamu tak mati lagi?
Apa amalan kamu wahai Bilal? Cerita pada para sahabat, cerita pada aku, cerita pada Abu Bakar, cerita pada Umar, cerita pada Ali, cerita pada Osman, cerita pada Ubaidah Al-Jarrah, cerita pada sahabat lain. Supaya apa? Sahabat lain boleh tiru amalan kamu, supaya sahabat lain juga insya-Allah Allah sediakan syurga seperti kamu. Allah, tuan-tuan, akhlak Nabi dan para sahabat. Allah. Bilal bin Rabah bila Nabi kata gitu nangis dia. Nangis pertama ni syukur. Tak sangka Allah buat pada dia begitu rupa. Dia kata ya Rasulullah ma amiltu amalan arju indi. Dia kata ya Rasulullah betul lah kalau benar kamu tengok dan aku percaya kata kamu tengok syurga, bunyi tapak kaki ni tapak kaki aku duduk berjalan, kata Jibril. Kalau kamu tanya apa amalan istimewa aku tak ada apa-apa amalan istimewa, melainkan aku buat sama dengan orang lain. Satu perangai dia tuan-tuan bila berabah tawadhu, rendah diri. Walhal ayat dia masuk syurga ni siapa? Nabi. Walhal kata syurga di atas langit ni siapa? Dia malaikat. Patut kalau dia nak sombong pada dah tuan-tuan, tapi dak, dia rendah diri lagi. Tak ada amalan istimewa ya Rasulullah, amalan aku sama dengan orang lain, tak ada lebih tak ada kurang. Kena kita dak tahulah ni. Makan nasi dagang kedah Tok Imam panggil. Mak mari mata mak bapa Tok Imam. Tok Imam mepi malam ni. Mepi ke Tok Imam jumpa syurga. Lepas tu jom bunyi tapak kaki mak. Mak ni mula. Tok Imam nak kau baru tahu. Orang lain tahu lama dah. Masya-Allah. Kalau kita kaya tuan-tuan, kita kena ingat orang lain ada lagi lebih kaya pada kita. Rendah diri. Kalau kita comel tuan-tuan, kita kena ingat orang lain ramai lagi comel pada kita. Kalau kita ilmu banyak ni tuan-tuan, kita kena ingat orang lain ilmu banyak lagi pada kita. Kalau boleh duduk situlah tuan-tuan, Allah, kita tidak akan memperlekehkan sesiapa. Allah. Cuma aku ingat kata Bilal bin Rabah, anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailan aw nahara. Cuma aku ingat kata Bilal, ya Rasulullah, tiap kali aku ambil air sembahyang, tak kira air sembahyang ni aku ambil siang ataupun malam, illa salaita bizalika tahuri ma kutiba li an usalli. Dengan air sembahyang yang aku ambil ni, aku akan mengerjakan solat sebanyak-banyaknya sekadar yang aku mampu. Tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni kalau dia ambil air sembahyang subuh, dia sembahyang subuh saja. Kalau dia ambil air sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur saja. Kalau dia ambil air sembahyang asar, dia sembahyang asar saja. Kalau dia ambil air sembahyang maghrib, dia sembahyang maghrib saja. Kalau dia ambil air sembahyang isyak, dia sembahyang isyak saja. Kalau dia ambil air sembahyang nak pergi sembahyang Jumaat, dia sembahyang Jumaat saja. Silap hari bulan dengan air sembahyang tak ambil ni. Ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tapi Bilal bin Rabah, dia ambil sembahyang waktu dini hari ni tuan-tuan, apa sembahyang dia boleh buat. Dia buat sembahyang tahajud, dia buat sembahyang witir, mari masjid tahiyatul masjid, sembahyang pula sunat subuh berjemaah, barulah sembahyang subuh berjemaah, dah naik sikit tadi dia sembahyang duha. Ini perangai Bilal bin Rabah sehingga Allah buat syurga pada dia. Yang kedua tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni, pertama dia rendah diri, kedua dia banyak sembahyang sunat, yang ketiga Bilal bin Rabah ni dia sangat tahan ujian. Tahan ujian. Umayyah bin Khalaf ni tuan dia. Umayyah bin Khalaf ni bahasa mudah faham agak. Sarik do samsing kapur dusung ni tuan-tuan. Zaman jahiliah mula. Bilal masuk Islam panggil, aku dengar kamu masuk agama Muhammad. Benar tuan, keluar pada agama Muhammad, kembali kamu sembah berhala-berhala kita. Bilal tak nak. Bilal kenapa tuan-tuan? Ditanggal pakaiannya, dia bakar ungu api atas padang pasir sekali dengan batu-batu tokok kayu, dah bara merah molek ni, barulah dia diheret di atas bara api ni.
Ni sahabat dulu nak memegang akidah yang bernama Islam, setara tu kena. Kita nak mari masjid duduk bawah kipas gergasi ni pun tak mampu. Allah, insya-Allah. Panah sejik kita ni pengerusi, lepas tu tak padan dengan kipas dinding tu. Lepas tu kita kena pasal kena bubuh kipas cacah ni retek. Kau jemaah tak selesa. Beli panah lagi ni pengerusi. Tak padan dengan kipas cacah, kipas dinding, kipas tiang. Kena bubuh lagi kipas, barulah jemaah selesa. Kipas gapo lagi? No, kita kena bubuh kipas helikopter pula. Bubuh kipas helikopter. Kau panah lagi tuan-tuan. Kena bubuh hekong pula ke wallahu a'lam tuan-tuan. Allahu akbar. Masya-Allah. Hari atas barah api ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah asa, Allah asa, Allah asa. Melecu habis bibir mulut ni. Kena hari atas barah api tuan-tuan. Kita kena ejuh mutu demi seminggu. Kecok kat dengan 2 minggu baru ejuh mutu di bara api ni tuan-tuan. Balik ni gelembung habis ni. Sahabat Bilal bin Rabah kata, "Wahai Bilal, kamu ikutlah," kata Umayyah bin Khalaf. "Kalau kamu duk lawan dia, kamu boleh mati. Masuklah agama Muhammad. Masuklah agama berhala kembali. Tinggalkan agama Muhammad." Bilal bin Rabah kata, "Aku tak mahu." Ahadun ahad, ahadun ahad. Gagahnya dia. Sehingga Umayyah bin Khalaf jemu. Diberi seksaan yang kedua tuan-tuan. Diheret dengan kuda di atas padang pasir. Ayah-ayah, ibu-ibu ajang pergi ke Mekah ni tuan-tuan. Dekat dengan hotel tu comel lah dengan muzik apa semua. Kita tubik ngabah nak pergi di Tanaim ni tuan-tuan. Masya Allah, batu batang saja. Atas batu itulah Bilal bin Rabah diheret dengan kuda. Keluar dak dia ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tak pada pula lagi dipakaikan baju besi ni tuan-tuan. Dalam keadaan darah yang tak kering lagi, dalam keadaan kulit yang bergelupah tak sembuh lagi, pakai baju besi jemuh tengah panah. Bila lekat molek baju besi di tubuh dia ni, lalu disentap baju besi ni terkopok bersama dengan isinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku tengok kulit Bilal bin Rabah seolah-olah nampak tulang rusuknya. Tapi dia mulut dia ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad." Padalah Allah buat syurga kepada dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bilal bin Rabah ni juga antara sebab Allah sediakan syurga kepada dia ni tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia terlalu mencintai Nabi dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi latih dia jadi muazzin. Kita panggil Tok Bilal, tak apalah. Kita faham mana sama tu tuan-tuan. Bilal bin Rabah ni nama orang. Muazzin itu ke azan. Kadang-kadang Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, cintanya kepada sunnah Nabi sembahyang berjemaah ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia mari awal, Nabi tak mari lagi. Kadang-kadang Nabi mari awal, Bilal tak mari lagi. Kadang-kadang Nabi mari ni, Bilal bin Rabah sudah ada dalam Masjidin Nabawi. Nabi pergi kau ke belakang, Nabi peluk pinggang Bilal bin Rabah. Kadang-kadang tuan-tuan, Bilal bin Rabah mari, Nabi ada dah. Bilal bin Rabah pergi selu-selu, Bilal bin Rabah khabar atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dua-dua ni sama-sama mari awal, waktu dak masuk lagi. Pernah riwayat menceritakan Bilal bin Rabah sandar belakang pada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sandar belakang pada Bilal bin Rabah. Bahkan riwayat juga menceritakan kadang-kadang habis-habis sembahyang, Bilal bin Rabah tidur di atas riba Nabi, kadang-kadang Nabi tidur di atas riba Bilal bin Rabah. Tok Bilal kita rajin tidur atas riba tikmah, tak ada tuan-tuan. Allah Akbar, subhanallah tuan-tuan. Bila masuk waktu, Nabi kata, "Ar-rahna ya Bilal." Rehatkanlah kami wahai Bilal. Bila cari tempat tinggi.
Lah ni dah kita akak speka menara tinggi. Kata Bilal bin Rabah, saat aku nak melaungkan azan, bila aku sampai tempat aku nak azan, aku tengok Nabi di bawah, Nabi tengok aku juga tengok Nabi. Masa tu dia kata aku sangat sayang kepada Nabi dan aku yakin Nabi juga sangat sayang kepada aku. Itulah saat yang paling indah dalam kehidupan aku. Orang putih panggil sentimental value. Tuan-tuan, tak ada saat paling indah dalam hidup aku ni, kata Bilal bin Rabah, melainkan saat aku nak azan, Nabi tengok aku tengok Nabi, dan aku sangat sayang pada Nabi pada masa tu, dan Nabi aku yakin dia juga sayang kepada aku. Naik panggil orang, Allahu Akbar, sahabat mari belaka tuan-tuan bila dengar azan, kecuali yang tak mari dua golongan, orang kafir dan munafik. Kita tak suka, kita suka, itulah hakikat dia tuan-tuan. Kalau betul lah kita tak ada masyarakat rumah, kalau betul lah kita tak ada kerja rumah, kalau betul lah kita tak sakit duduk rumah, kalau betul lah kita tak ada apa-apa benda yang darurah di rumah, bila kita mendengar azan tiba-tiba kita tak mari ni tuan-tuan, kita bimbang termasuk dalam golongan yang Nabi sebut. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madinah ni mari belaka ni tuan-tuan. Pasal apa? Kerana dia sayang Nabi, dan buat sunnah Nabi ni menandakan dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 waktu kita nak kena jaga ni tuan-tuan. Pertama subuh, kedua isyak, ketiga maghrib. Maghrib dengan isyak ni majlis ilmu. Tuan-tuan, subuh ni masya-Allah, sebagaimana pengerusi majlis kata tadi tuan-tuan, kalau semaya sunat subuh berjemaah ni pun bahala lebih besar daripada dunia dan isi, tu baru semayang sunat, apalagi semayang subuh berjemaah. Apalagi kita nak bawa jumpa dengan Allah, melainkan kita bawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak mari masjid tuan-tuan, masya-Allah, pagi ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan saya kuliah maghrib beberapa bulan lepas, saya rasa ramai pagi ni. Allah, tuan-tuan, masya-Allah. Nak mari masjid ni tuan-tuan, mainnya banyak. Budak-budak cara budak-budak, remaja cara remaja, retua cara retua, rapuai cara rapuai. Kita kena mula setting dah masa kita tuan-tuan nak mari masjid. Saya ingat Pak Kacir dululah tuan-tuan, kampung saya dulu, dia seorang duduk bawah lembah, tepi seorang ni rok. Tok Imam Yasin duk mengajar pada masa tu tuan-tuan, orang 2-3 orang. Ni jangan begitu balasah kampung saya. Tapi hok cari belalai rusa ramai. Saya jangan cek mula belalai rusa tuan-tuan. Belalai rusa pula nyakokok dalam rok bera surah. 2-30 orang suruh serah. Siapa orang atas surah ni tanya, "Buat gapo tu?" Cari belalai rusa. Nak tanding esok ke? Hadiah dak banyak mana 50 riyal masa tu. Belalai rusa pula ia tak kokok sehari, kokok malam. Kokok pula kat surah. Allah bersedang molek ni tuan-tuan. Keruk kerak. Kita dalam hati ni gak, ya Allah, bilalah nak habis belalai rusa. Lama juga tuan-tuan habis belalai rusa. Tak ada dah kali main orang kampung kita ni. Ada pula gapo dia tuan-tuan, burung kuku, burung titik pula. Bangun pagi koma bau sembuh oleh sarat. Burung dia pagi kena air sembuh dia, kadang-kadang dia semaya subuh air semaya tak kena lagi. Allah akbar. Ni tuan-tuan, kilik kau sarat ni gak Allah, berahilah. Habis burung titik gapo pula tuan-tuan, kita ingat kau tak ada dah, ada pula gapo dia tuan-tuan, ayah serama. Saya pergi tengok di Felda Calok Barat ni tuan-tuan, ada hamba Allah pera seorang. Dia kata, "Ustaz ni 30,000 ni orang nak beli, tapi kita tak lepas lagi, kita nak 40."
Ia 35. Lepas cik tak takut kau ni ayahnya curi demo mahal ni. Tu kita tak pergi surah tu takut ayah kena curi. Allah, tuan-tuan, subhanallah. Dah jemaah lagu mana pak cik jemaah kita bawa. Kita buah kereta, kita tekuk dengan kain batik tutup. Dia pakai Datsun 120Y yang macam gitu tuan-tuan. Tak padan dengan kunci lock kereta tu, dia buat pulak ni mangga dengan Excel, tebuk welding. Allah, mainnya ya Allah. Habis hari serama tuan-tuan. Kita ingat tak ada dah. Ada pula lah ni. Gapo dia? Tanding kuku ayat uta la ilaha illallah. Nyawak tanding pula hari Jumaat. Apa tak ada hari lain? Allah. Mana yang main no tepi sepita no belakang barista. Orang go bayu tak ada main ni orang go sorang ni tuan-tuan. Nak ke mana kita ni? Allah. Orang bas semaya jemaah bas nombor 2 dak sudah lagi. Hayya 'alas salah. Ya dak sudah lagi. Allah, tuan-tuan. Seminit kuku apa kali hak tunai. Bayar yuran 20 riyal. Kalau yuran tu buat beli hadiah, jadi judi. Allah. Kalau pitih yuran tu buat beli hadiah tuan-tuan, jadi judi. Kita bolehlah tuan-tuan. Hadiah sagu hati boleh hampa ni, lagu ni makanan ni. Kita buat balik rumah tuan-tuan. Kita suap pula pada anak-anak Allah. Macam manalah anak nak mari masjid. Subhanallah. Pada-padalah tuan-tuan. Benda-benda yang tidak memberi manfaat. Ni jamai-jamai corona, Toyota Corolla ni Allah. Masya-Allah. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada sunnah. Pagi ni alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah, sembahyang subuh kita ramai. Tidaklah sekadar ni tuan-tuan, insya-Allah terdoa pada Allah. Allah buka hati kita ni nak mari sembahyang subuh ni tuan-tuan, insya-Allah Allah buka hati kita sampai kita mati. Kita nak mati dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi, wa man ahabbani, sungguh dia sayang kepada aku. Main ayat Nabi tak sayang tuan-tuan. Main burung titi Nabi tak sayang tuan-tuan. Main futsal siapa tak sembahyang maghrib Nabi tak sayang tuan-tuan. Duk pasal malam siapa tak ada nak mari majlis ilmu Nabi tak sayang tuan-tuan. Bukan salah benda tu, tapi benda tu tak menyebabkan Nabi sayang. Yang Nabi sayang ni apa dia? Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku. Apa dia sunnah Nabi? Sembahyang berjemaah. Apa sunnah Nabi? Duduk dalam majlis ilmu. Apa sunnah Nabi? Mari masjid. Apa sunnah Nabi? Bersedekah. Apa sunnah Nabi? Baca Quran. Wa man ahabbani, dalam hidup dia buat sunnah aku ni, dia sungguh sayang kepada aku. Wa man ahabbani, siapa yang sayang kepada aku dengan buat sunnah aku, kana ma'il fil jannah, hari kiamat dia duduk dalam syurga bersama dengan aku. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bilal bin Rabah, masya-Allah tuan-tuan, sehinggalah Nabi wafat. Bila Nabi wafat 3 hari dia tak bah. Sedih. Sehingga Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar kata, "Arrahna ya Bilal, rehatkanlah kami wahai Bilal." Bilal berabah kata, "Aku tak boleh, Nabi sudah tidak ada." Azanlah Bilal, kerana sesungguhnya kami ini juga teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuzakkiruna bil ayyamil ula. Sayyidina Abu Bakar kata, "Tolonglah wahai Bilal, ingatkanlah kami bersama dengan Nabi pada hari-hari awal. Kamu kena kembalikan kenangan kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun rindu kepada Rasulullah. Bagaimana aku nak kembalikan? Azanlah untuk kami."
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menangis habis sahabat. Dengar bila berabah azan, mereka teringat mereka pernah sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar azan, mereka teringat mereka rajin duduk dalam majlis ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar azan, mereka teringat mereka pernah duduk dalam majlis makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar azan, mereka teringat mereka pernah terluka dan berdarah dalam perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar azan, mereka teringat mereka pernah menangis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Bila tak boleh nak pergi dah. Bila kalimah itu ada disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu anna Muhammad. Pakasnya. Dum bunyi. Sahabat naik tempat Bilal bin Rabah, tengok Bilal bin Rabah sudah tumbah. Rebah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tengok dalam keadaan rebah Bilal bin Rabah menangis bagaikan anak kecil. Sahabat pangku kepala Bilal. Lalu mereka tanya, kenapa kamu tak habiskan azan kamu? Kenapa kamu menangis? Bila bin Rabah jawab, beliau menangis bila aku sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku tak tahan. Aku terlalu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah dengar azan, karen ni tak masuk dalam hati kita, kita kena buat sesuatu, tuan-tuan. Kita kena buat sesuatu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenajah ni tuan-tuan, biar ada rasa nak mari masjid. Kerana apa? Kerana sahabat menghilangkan rindu pada Rasulullah, mereka berada di Masjidin Nabawi sembahyang berjemaah. Ni tuan-tuan. Tapi kalau gabar garik baru pergi pasar malam, oh penat, tuan-tuan, penat. Penat, tuan-tuan. Macam dah lagi ke awal-awal pasal malam aku 5. Dah boleh ustaz, aku 5 panah. Dah pergi 5.30, 5.30 panah lagi. Dah pergi pukul 6 pun ustaz, kedah tak buka habis lagi. Dah pergi 6.45, 6.45 tu boleh dah kokoh. Tapi hok sedap agak ustaz pergi pasal malam ni orang bagari tu tengah sedap. Allah. Bukan kata tak lagi tuan-tuan, pergi awal ataupun kita pergi lepas kita sembahyang. Inilah tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah saya minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa, minta maaf kalau ada salah dan silap, halal segala perkataan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi kalau masjid tempat utama kita mari kerana ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futhul al-arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatami mursalin. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Kamarudin di atas perkongsian sebentar tadi. Semoga mutiara ilmu yang dikongsi pada kita ini terus tersemak dalam hati dan supaya kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah solat berjemaah sehingga akhirnya kita dijumpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk seterusnya saya mempersilakan pengurusi Haji Abu Bakar untuk membuat 5 cabutan berdoa pada pagi ini. Terima kasih kepada orang ramai. Dan
Oh, musik kita sihat ini. Tahu dah. Kita jemput bersama kita lah Ustaz Kamarudin untuk memberi okey, yang pertama Pak Awal dijemput dulu, silakan. Yang kedua Cik Hashim Kubu. Kita silakan Cik Hashim Kubu. Ada dah Cik Hashim. Okey, jemput Cik Hashim. Ada. Okey, seterusnya saudara baca. Ada juga Pak Bashir. Ada pula Pak Bashir, jangan lupa. Seterusnya Abang Cing Latif. Dipersilakan Abang Cing Latif. Ada di sini. Seterusnya untuk Muslimah Puan Nur Azizah Ibrahim. Boleh pulang ke atas sana lah boleh. Tak apa lama awak Nur Azizah Ibrahim. Apa dia tak kenal. Ada apa tinggi rupanya. Gitu. Rostia Iza Hanifah. Okey. Baru Malaysia dah. Nama tangan bertuah lah. Okey, dengan maknanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad dan dipersilakan Ustaz kita. Oh, lupa minta maaf. Pak Sabar Pak. Majlis juga merakatkan juga terima kasih kepada pencamu kita dan kita ada sedikit satu hati lah untuk pencamu kita. Musim dia dan diberi pada pencamu kita. Kita selalu nak gambar ni saja. Pengusi kita ni walaupun demam insya-Allah sanggup mari ke masjid. Okey, terima kasih banyak kepada pengurusi dan bersama kita. Dan insya-Allah tuan-tuan jangan lupa pagi esok kita dengan bersama-sama dengan Ustaz Mukhtar Yaakob daripada Pasir Putih. Jadi dipersilakan yang berbahagia bersama dan untuk menikmati sarapan pagi. Dan kepada adik-adik kita jangan lupa adik-adik minta tolong bantu di belakang sana tu. Kita ada hadiah juga untuk adik-adik kita. Jemputlah semua adik-adik dan jemput semua para jemaah untuk sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sedikit sumbangan kepada jemaah-jemaah cilik.
Jemaah-jemaah cilik kita akan bagi sumbangan daripada pihak masjid. Betul. Mari. Salam ustaz. Rajin-rajin mari masjid dah. Salam ustaz. Tak cerita. Betul. Tu adik tu. Tu. Mari tu belakang tu. Mari. Bagi. Okey, insyaAllah selamatlah majlis kita pada pagi ni. Kita akan sambung esok pula insyaAllah.